Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat meneruskan terutama ibadah puasa bulan Ramadan. Kita sudah pun masuk kepada hari yang ke-15 Ramadan. InsyaAllah pada malam ini tarawih kita dan salat witir kita nanti, insyaAllah kita akan sama-sama membaca doa kunut bermula pada malam ini. Itulah malam yang ke-16 Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun dapat mendengar berita kesedihan, pemergian salah seorang ulama. Kita panggil ulama tua kita, ulama yang berkarisma, Al-Fadil Allahyarham Tuan Guru Dato' Ismail Qamus Al-Maghfuru lahu wa rahimahullahu ta'ala. Matinya cukup indah, meninggal dunia pada hari malam Jumaat. Disebut dalam satu potong hadis dalam Musnad Ahmad dan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir bagi At-Tabarani. Hadis daripada Abdullah bin Amr Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ah wuqiya fitnatal qabr aw kama qala Rasulullah SAW." Barang siapa yang meninggal, yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu orang yang beriman, yang mati dalam beriman, wuqiya, nescaya akan dipeliharakan akan dia fitnatul qabr, daripada fitnah kubur. Subhanallah. Inilah kelebihan mereka yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Mudah-mudahan dengan keberkatan, kemuliaan, sudahlah sekarang ni kita hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari Jumaat. Kita pula berada di penghulu bagi segala bulan, itulah Sayyidus Syuhur. Subhanallah, berhimpun dua kelebihan masa, masa hari Jumaat dan masa bulan Ramadan. Dan sesungguhnya kematian orang alim ini merupakan satu kerugian, satu benda yang besar, kehilangan yang besar. Anna mautal alim, dalam kitab Manarul Qari disebut,
anna mautal alim khasaratun azimah. Sesungguhnya kematian orang alim itu satu kerugian yang sangat besar. Lianna al-ilma, kerana ilmu itu yarfa'u bimautil ulama. Kerana ilmu itu dia terangkat, akan hilang, akan terangkat, akan pergi bersama dengan kematian para ulama. Subhanallah. Ya. Alangkah ruginya mereka-mereka yang semasa hidupnya orang alim ini berada di sisi mereka, berada di sekeliling mereka, berada berhampiran mereka, tapi mereka tidak mengambil manfaat daripada kewujudan, kelahiran, keberadaan para alim ulama. Bila setelah mereka meninggal, baru kita sedar betapa ruginya kita. Jadi kita jangan lepaskan peluang kalau kita tahu ada berdekatan dengan kita orang yang alim, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang memahami tentang agama dengan sebenar-benarnya, mempunyai sanad ilmu yang betul, pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar, pengamalan yang sahih, maka kita berlututlah, bersimpulah di hadapan mereka sebelum mereka meninggalkan kita. Disebut dalam Sunan Ad-Darimi mengatakan, mautul alim thulmatun fil Islam la yasuduha syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Kematian orang alim ini thulmah, merupakan satu kelompongan, satu macam lompong di dalam Islam, yang tak mungkin kita nak tutup kelompongan itu, tak boleh nak tutup lubang itu dengan sesuatu pun, walaupun persisihan malam dan siang sekalipun, tak ada. Allahu Akbar. Inilah keadaan kita di akhir zaman. Seorang demi seorang ulama-ulama itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai renungan kita bersama. Mari sama-sama kita bacakan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada rohnya Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri ke atas rohnya dengan cucuran rahmat, kasih sayang Allah yang sangat luas, diluas dan dilapangkan lubang kuburnya, dijadikan lubang kuburnya raudhatun min riyadil jannah, lubang sebagai taman daripada taman-taman syurga insya-Allah. Bihadhihi niyabisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sama-sama membaca Fatihah yang kita hadiahkan padanya kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Jadi meneruskan tazkirah ringkas pada hari ini, sukalah saya menyebutkan sepotong ayat Al-Quranul Karim ataupun dua ayat Quran Karim berkenaan dengan kewajipan bertaubat. Ingat bahawasanya taubat ini adalah merupakan suatu kewajipan, bukan benda yang sunat, bukan benda yang harus. Sebagaimana status saya pada hari ini saya sebut, ada dua kewajipan yang kalau dapat kita lakukan, jangan ditangguh-tangguhkan. Apa dia? Kewajipan kita untuk bertaubat dan kewajipan kita untuk mengqadakkan sembahyang-sembahyang, solat-solat fardu yang pernah kita tinggalkan. Ayuh muslimin dan muslimat, ambillah peluang ini. Sebab kita tak tahu bila ajal kita, bila maut ataupun kematian datang bertandang, kita tidak tahu. Jadi ambil kesempatan. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala menyatakan watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah bertaubat sekalian kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Jadi dalam ayat ini, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan watubu, jadi orang yang belajar bahasa Arab dia faham. Tubu itu fi'il amar, perintah.
Kalau seorang ya, tuba, tubu, naklah kamu semua bertaubat, wahai orang yang beriman. Jadi amrun, disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, ini adalah amrun, perintah. Wala khilafa minal a'immah fi wujubit taubah. Maka tidak ada sebarang perselisihan pun tentang kewajipan bertaubat. Mesti kita kena bertaubat. Wa innaha fardun muta'in, bahkan ia adalah fardu ain ke atas setiap kita yang ada dosa, yang ada melakukan dosa maksiat ini, dah wajib kita, fardu ain kita bertaubat. Kenapa? Ya, disebutkan tafsir Al-Qurtubi, kenapa? Fa innakum la takhluna min sahwin wa taqsirin fi ada'i huquqillahi ta'ala fala tatruku taubata fi kulli halin. Ya, dengar baik-baik tuan-tuan, ayahanda pun. Kenapa kita mesti bertaubat? Kerana sesungguhnya kamu tidak sunyi daripada lalai dan taksir, cuai. Ya, solat kita itu dalam masalah kalau kita melaksanakan kewajipan, ketaatan. Begitu juga ya, cuai kita menjaga nafsu kita sehingga terjebak melakukan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dilarang oleh syarak dan sebagainya. Jadi kita tak sunyi daripada lupa, lalai, leka, kecuaian kita dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Fala tatruku taubata fi kulli hal, dan jangan kamu tinggalkan taubat itu sama sekali. Ini disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi berhubung dengan ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Seterusnya ayat yang kedua lebih khusus lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya Allah, sebagaimana dulu kita baca ayat tentang kewajipan puasa, kan Allah Ta'ala mulakan ayat itu dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sini pun sama juga, ya ayyuhalladzina amanu. Kita jawab, kita sambut labbaik wa sa'daik. Ya Tuhan. Apa dia yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala seru, panggil, hei orang-orang yang beriman. Ya, maknanya orang yang punya iman lah, orang yang ada iman, orang yang ada, ya, benar-benar yakin kepada Allah ni akan terpanggil. Ya, bila mendengar ayat ni dia akan tersentak. Ini perintah Allah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Baik. Apa makna taubat nasuha? Ulama memberi pandangan sebagaimana disebutkan dalam tafsir lah. Saya lebih merujuk kepada dalam tafsir Al-Qurtubi khususnya, mengatakan allati la audata ba'daha kama la ya'udul labanu ila ad-dar'i. Taubat nasuha tu bagaimana? Iaitulah yang dia tidak akan kembali lagi kepada dosa dan maksiat yang dia pernah lakukan, sebagaimana tidak akan kembalinya susu yang kita telah perah daripada, ya, apa dipanggil, lambung, susu lembu ke kambing tu. Bila kita dah perah tu, susu tu dia tidak akan balik semula kepada tempat ni. Bila dah keluar tu, keluar terus. Ya, susu yang kita telah perah, dia tidak akan kembali ke tempat asalnya. Maka begitulah, itulah maksud. Antara lain ulama menyatakan taubat nasuha tu ialah maknanya dia tidak akan mengulang, dia tidak akan kembali lagi sampai bila-bila pun. Itu nasuha. Satu. Yang keduanya, kata Al-Hasan, ya, setengah ulama tafsir mengatakan Al-Hasan, iaitulah an-nasuh ay yubghidha adh-dhanba alladhi ahabbahu wa yastaghfiru minhu idza dzakarah. Maksud an-nasuh tu, taubatan nasuha tu apa dia? Kata Al-Hasan, bahawasanya dia benci kepada dosa yang sebelum ini dia sangat suka pada dosa itu. Ya, dia benci kepada maksiat yang sebelum ini dia sangat suka kepada maksiat tersebut. Dan dia memohon keampunan daripada Allah bila dia teringat kepada dosa yang dia pernah dibuat. Dia akan segera bertaubat. Dia akan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua,
Pengertian yang ketiga, makna yang ketiga, apa yang dikatakan dengan taubatun nasuha? Seperti mana kata Al-Kalbi, ya, salah seorang ulama tafsir juga, dia kata apa? At-taubatun nasuh, katanya taubat nasuh itu apa dia? Iaitulah pertama, an-nadam bil qalb, penyesalan yang sungguh-sungguh daripada hati. Ya, an-nadamu bil qalb, penyesalan yang benar-benar daripada hati. Wal istighfar bil lisan, kemudian istighfar dengan lidah. Ya, kemudian yang ketiga, wal iqla' anil dhanbi. Yang ketiga ialah tinggalkan, buang terus, cabut terus dosa itu daripada dirinya. Dan yang keempat, wal itmi'nanu ala annahu la ya'udu, bahawasanya dia tenang, dia pasrah, dia tenang, hatinya, jiwanya tenteram, bahawasanya dia tidak akan kembali semula kepada dosa yang dia pernah lakukan. Ini kata siapa? Kata Al-Kalbi. Jadi bila kata taubat nasuha tu ada mengandungi 4 perkara. Saya ulang sekali lagi. Pertama ialah penyesalan yang benar dalam hati. Yang kedua ialah istighfar, ya, bil lisan, dengan lidahnya. Yang ketiga, al-iqla' anil dzam, dia cabut, dia buang terus dosa itu. Dan yang keempat ialah al-itmi'nan, dia tenang, tenteram jiwa dan perasaan damai hatinya daripada untuk dia nak kembali semula kepada dosa itu. Dan kata Abu Bakar Ad-Daqqaq Al-Misri, ketiga mengulas ayat ini, mengatakan, apa kata Abu Bakar Ad-Daqqaq Al-Misri? Raddul mazalim. Apa yang dimaksudkan dengan taubat nasuha itu? Antara lain, iaitulah raddul mazalim, hendaklah kita mengembalikan apa-apa juga perkara yang kita zalim kepada orang yang zalim, naklah kita kembalikan. Boleh jadi kita ambil barang-barang orang, ya, kita mencuri, kita merampas, kita mengambil tanpa sebenar, kita pulangkan kembali. Ya, tak cukup dengan kita menyesal, aku berdosa ya Allah, kita kena pulangkan apa-apa yang kita ambil. Yes, dia melibatkan anak Adam, maka naklah kita pulangkan. Wastihlali khusum, dan kita kena minta halal daripada mana-mana orang yang kita bermusuh selama ini. Itu taubat nasuha. Bukan semata-mata kita bertaubat minta ampun daripada Allah, ya, tapi kalau dosa itu melibatkan sesama anak Adam, kalau kita pernah bermusuh, hendaklah kita minta halal, minta redha dia. Ya, dan yang ketiga, wa idmanu ta'at, sentiasa, ya, mengekali dalam melakukan taat. Itu pendapat Abu Bakar Ad-Daqqaq Al-Misri berkenaan dengan taubat nasuha. Kemudian Zunnun Al-Misri pula mengatakan, alamatu taubah an-nasuh. Dia kata, Zunnun Al-Misri mengatakan, tanda alamat orang itu benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha ada 3. Apa dia? Qillatul kalam, wa qillatul ta'am, wa qillatul manam. Ini, ya, mengikut pendapat Zunnun Al-Misri. Ya, tanda orang itu benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha, kata Zunnun Al-Misri, iaitulah qillatul kalam, kurang bercakap, ya, qillatul ta'am, kurang makan, wa qillatul manam, dan kurang tidur. Ya, saya tadi pun sempat melihat dalam antara YouTube yang yang dipamerkan, ditayangkan semula, antara lain nasihat Allahyarham, ya, Datuk Ismail Qamus. Dia kata jangan kita banyak tidur, ya, kurangkan tidur. Ya, ini kalau tanda orang tu betul-betul nak bertaubat, antara lain tanda-tanda taubat nasuha, qillatul ta'a, qillatul kalam, kurang bercakap, kurang makan, qillatul ta'am, dan wa qillatul manam, kurang tidur. Kemudian yang terakhir, penjelasan terakhir dan, ya, ke akhir untuk tazkirah kita pada tengah hari ini berkenaan dengan ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa komentar pula daripada, ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi? Kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, apa makna taubat nasuha? Ya, pada pandangan dia, iaitulah ayyansa dzamba fala yadhkuru abadan. Maksud orang yang bertaubat dengan taubat nasuha tu, iaitulah dia melupakan dosa yang dia pernah buat, fala yadhkuru abadan, dan dia tidak akan ingat sampai bila-bila dah. Ini kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi.
Dia lupa kepada dosa yang pernah dilakukan dan dia tidak mengingati sampai bila-bila. Sebab apa? Li'anna man sahhat taubatuhu sara muhibban lillah. Kerana barang siapa kalau benarlah orang itu bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, dan saya ketika itu dia menjadi orang yang pencinta Allah. Ya, dia akan menjadi manusia apa? Muhibban lillah. Orang yang kasih, cinta, asyik, rindu dah dengan Allah. Dia tak fikir dah tentang maksiat, dia tidak dah. Ya. Lianna man sahhat taubatuhu, kerana mereka yang sahih, yang benar taubatnya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang cinta kepada Allah. Wa man ahabballah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang benar cinta pada Allah, nasiya ma dunallah, saya pasti dia akan lupa yang selain daripada Allah. Subhanallah. Itulah kata-kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi begitulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan ya dapat memberikan sedikit kepahaman, pengetahuan, kesedaran kepada kita semua. Ayahanda, bonda, muslimin dan muslimat, kita ambil peluang ini. Jangan tunggulah 10 hari terakhir, jangan. Kalau boleh pagi esok kita terus bertaubat, terus istighfar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak tahu ya keadaan hidup kita bagaimana ya bila kita akan dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersiap sedialah kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kata-kata Luqmanul Hakim terakhir. Apa kata-kata Luqmanul Hakim? Dia nasihatkan kepada anaknya supaya bersegera taubat. Saya tak ingat dia punya teks Arab dia, tapi mafhumnya mengatakan, wahai anakku, ya bunayya, naklah kamu bersegera bertaubat. Sebab apa? Li'annal mauta yati baghtatan. Saya ingat yang akhir, yang awal saya tak ingat. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, bersegeralah kamu bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Kerana apa? Li'annal mauta ya'ti baghtatan, kerana mati itu dia datang secara tiba-tiba, secara mengejut, kita tidak tahu. Allahu Akbar. Jadi itulah sedikit perkongsian, dan jika dirasakan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat yang baik, silalah kongsi rakaman secara langsung ini kepada yang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, kurniakan kepada kami hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya, ya Allah, dalam setiap niat kami, ya Allah, dalam setiap perkataan, ucapan kami, perkataan kami, ya Allah, dan dalam setiap tindakan amalan amal ibadah kami, ya Allah, hanya semata-mata mengharapkan keredaan daripada Engkau jua, ya Allah, tidak ada yang lain, ya Allah. Ya Allah, tak ada siapa pun yang boleh menyuci dan membersihkan hati jiwa raga kami yang kotor ini, ya Allah, melainkan Engkau jua lah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah.
Ampunkan dosa suami, isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, dan ampunkan dosa sekalian umat Islam, sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami semua di bulan Ramadan ini ya Allah hamba-hamba-Mu yang tenang, hamba-hamba-Mu yang redha, hamba-hamba-Mu yang syukur, hamba-hamba-Mu yang benar-benar dapat memanfaatkan masa ini yang untuk benar-benar beribadah dan bertaubat kepada Engkau ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami di bulan yang berkat, yang penuh keberkatan ini ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang lalai, yang cuai, yang leka dengan perkara yang tidak berfaedah ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Engkau biarkan Ramadan ini ya Allah yang akan berlalu di setengah bulan 15 hari lagi ini ya Allah, jangan Kau biarkan ianya berlalu daripada hidup kami ya Allah, kecuali Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.